Cuba tanya ustaz-ustaz mana-mana, apa amalan yang mula-mula disyariatkan dalam Islam. Kalau betul ustaz itu bacaannya, dia baca betul, dia jawabnya ialah zikir dan tafakkur. Kerana 5 ayat dari suratul Alaq ini mengandungi amalan itu. Bila Nabi diajar oleh Jibril, Nabi pun berzikir sambil tafakkur. Nabi rasa takut, hati Nabi rasa takut kepada Allah, menggeletah-geletah. Kan saya dah cerita ya, balik ke rumah, istrinya selimutkan. Sampai 2 hari 3 hari baru bangun, rasa segar, tenang hati. Taqsa'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang sentiasa diberi hidayat oleh Allah itu orang yang seperti Nabi, beriman, beramal saleh, hati mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang yang benar-benar kembali kepadanya. Siapa dia orang yang benar-benar kembali kepadanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka itulah orang yang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Tidakkah dengan zikrullah itu hati akan mutmainnah? Cukup jelas ya tuan-tuan. Sebab itulah, bila hati mutmainnah, ini berarti ruang hati itu diterangi oleh cahaya hidayat daripada Allah SWT. Yang 3 tadi ya, nur intiba, nur ikbar, nur al-wisal. Ulul albab itulah, Rasulullah begitulah. Jadi bila kita dikurniakan oleh Allah dalam hati kita, ruang hati kita cahaya yang terang benderang, wal basiratu lahal hukmu, maka mata hati itulah akan mudah nampak. Yang dulu tak nampak, sekarang dah nampak. Tidak ada cahaya tak nampak. Bila ada cahaya baru nampak. Macam tadilah ya, sebelum ruang hati diberi cahaya oleh Allah, dia memang dah selalu baca wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah serta kamu di mana pun kamu berada. Ini dalam ilmu tasawuf dinamakan muraqabah ma'iyah, satu tingkat muraqabah yang tinggi, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Maknanya kalau seorang mukmin itu sentiasa berada dalam hatinya sedar Allah serta dirinya, ini di antara puncak tauhid. Bila Allah kurniakan cahaya dalam hati, barulah dirasa ya, barulah diterasa betul Allah itu beserta dirinya dimanapun dia berada. Sebelumnya dia tak akan rasa. Sebab apa? Mata hati dia tak nampak ya. Mata hati walaupun ada cahaya malam ya, bila cahaya diterangkan oleh Allah, mata hati nampaklah. Maka barulah hati atau rohani orang itu rasa benar-benar bahawa Allah beserta dirinya. Macam Abu Bakar tadilah ya, kisah Abu Bakar sebelum diingatkan oleh Rasulullah dengan sesudah. Sebelum itu cahaya dalam hati Abu Bakar itu, kerana sangat keadaan sekitar keadaan yang menakutkan tu, jadi terlupa dia. Bila Rasulullah ingatkan la tahzan innallaha ma'ana, ruang hati Abu Bakar bercahaya balik. Dia rasalah Allah itu serta dirinya, hilang rasa takut. Di sini juga menunjukkan kita perlu berdamping dengan orang alim tuan-tuan. Peristiwa macam Abu Bakar itu je kita setiap hari dalam hidup kita ni, kita perlu
la tahzan innallaha ma'ana, setiap masa pergi sana pergi sini lalu menghadapi keadaan dan masa yang mencemaskan, macam-macam hal, macam-macam perkara berlaku, terutamanya dalam hidup moden ni, hidup zaman sekarang. Kalau kita sedar menakutkan tak apa, yang tak sedar lagi banyak. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Bila mata hati tadi dah nampak, dah ada cahaya, mata hati basirah tu artinya mata hati, dia nampak ini baik, ini tak baik, maka hati itulah mengambil keputusan, segera mengambil keputusan. Kalau baik dibuat, kalau jahat dijauhkan. Tapi ini bukan soal jahat atau baik saja, berbagai rahsia Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh pandangan hati akan dirasa oleh hati. Itulah timbulnya apa? Az-zauqu, rasa, rasa az-zauq, al-adwaqur ruhiyah, rasa-rasa di dalam roh kita atau rasa-rasa di dalam hati kita. Bila ada cahaya, mata hati baru nampak. Bila nampak, hati itu barulah dia merasa untuk bertindak. Kalau baik dilakukan, artinya iqbal, wal idbar, artinya kalau buruk ditinggalkan. Tapi bukan masalah baik buruk saja, berbagai perkara yang berkaitan dengan tauhid, dengan rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Pasal apa? Cahaya yang menerangi ruang hati tadi memberi peluang mata hati melihat hakikatnya. Katalah kita ambil contoh dalam Quran, Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, asal maknanya secara harfi, secara literal, maka apabila Tuhannya Allah itu menjelma menerusi bukit Tursina itu, ja'alahu dakka, menjadikan bukit Tursina itu hilang, wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh pingsan, fana. Sebenarnya tuan-tuan, maknanya bukan macam itu. Falamma tajalla rabbuhu, maka apabila Tuhannya Allah itu menzahirkan, menampakkan ayat-ayat kewujudan zatnya, di mana? Dalam ruang hati, dalam pandangan mata hati Nabi Allah Musa. Falamma tajalla rabbu, maknanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan cahaya yang terang dalam ruang hati Nabi Musa. Jadi mata hati Nabi Musa ni nampak ayat-ayat yang menunjukkan wujudnya zat yang wajib wujud, iaitu zat Allah. Menerusi rabitah apa dia? Bukit Tursina. Sebab Allah Ta'ala tak boleh dikenal secara langsung, mesti menerusi makhluk. Makhluk yang dipilih oleh Allah ialah Bukit Tursina. Jadi yang dilihat oleh mata hati Nabi Musa apa dia? Ayat-ayat wujudnya zat yang wajib wujud, zat Allah.
Pasal apa? Pasal apa? Ayat-ayat saja. Sedangkan dalam ayat tadi, falamma tajalla rabbu, maka apabila Tuhannya Allah, seolah-olah zat Allah itu dinampakkan oleh Allah dalam pandangan hati Nabi Allah Musa, sebenarnya bukan zatnya.